sekian. Oke, pada hari ini untuk Mora kita belajar unit 11. Oke, sebelum tu kita tengok muka surat 150. Oke, tajuk untuk unit 11 hari ini ialah keunikan rakyat Malaysia. Oke, dalam buku teks sila buka muka surat 150. Oke, sebelum tu kita dalam unit ini kita belajar tentang satu, keunikan rakyat Malaysia dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa. Kedua, kepentingan keunikan rakyat Malaysia. Ketiga, cabaran keunikan rakyat Malaysia. Keempat, strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Kelima, perasaan apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Dan yang keenam, amalan mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dalam kehidupan harian. Selanjutnya kita lihat muka surat 151. Okey, adakah anda setuju jika dikatakan bahawa khazanah utama negara Malaysia ialah keunikan rakyatnya? Okey, adakah anda bersetuju? Okey, di sini ada beberapa gambar alat tradisional. Okey, boleh lihat dalam gambar muka surat ni. Okey, lepas tu kita lihat cadangan nilai yang akan kita pelajari dalam unit ini ialah nilai patriotisme, kerajinan, berdikari, keberanian dan berterima kasih. Okey, lihat muka surat 152 buku teks. Okey, sama-sama kita baca untuk muka surat 152 konsep. Konsep negara Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Punjabi, Kadazan Dusun, Iban, orang asli Baba dan Nyonya, Portugis dan lain-lain. Setiap kaum menganuti agama dan kepercayaan masing-masing, antaranya termasuklah Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh dan animisme. Kepelbagaian ini tidak menghalang rakyat Malaysia untuk menerima dan menghormati norma dan budaya kaum lain. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dan keamanan. Kepelbagaian menjadikan rakyat Malaysia unik di pesada dunia. Antara keunikan rakyat yang terdapat di Malaysia termasuklah perkara seperti yang di bawah. Keunikan rakyat Malaysia kita lihat yang pertama, kaum Melayu. Bahasa Melayu, makanan nasi lemak, rendang, sate. Pakaian baju kurung, baju Melayu. Perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kaum Cina, bahasa Mandarin, Hakka, Cantonese, Hokkien, Hainan, Fuzhou, Teochew. Makanan dimsum, kuih bulan, Songzi, Tangwan. Pakaian Cheongsam, Samfu, Ipoh, perayaan Tahun Baru Cina, Cap Gome, Dongzi. Selanjutnya ketiga, kaum India, bahasa Tamil, Telugu, Malayam. Makanan Thosai, Idli. Pakaian Sari, Dhoti. Perayaan Deepavali, Thaipusam. Keempat, kaum Kadazan Dusun, bahasa Kadazan Dusun. Makanan Tuhau, Hinawa, Busau. Pakaian Himpogut, Tongkong, Siling, Tapi. Perayaan Pesta Keamatan, Pesta Mokinakan, Nunuk Ragan. Kaum Iban, bahasa Iban, makanan manuk panso, kasam, ikan salai. Pakaian sirat, kelambi, kain tenun, baju burung. Perayaan kaum Gawai Dayak, Gawai Antu, Gawai Batu. Kaum Punjabi, bahasa Punjabi, makanan chapati, dal, sang, lassi. Pakaian serban, kurta, pejama, dupatta, seluar kamis. Perayaan Hari Baisakhi. Seterusnya kita lihat muka surat 155. Keunikan yang ada dalam kalangan rakyat Malaysia. Kita sama-sama baca untuk muka surat 153.
Setiap rakyat Malaysia patut mempertahankan mengekalkan keunikan ini. Terdapat beberapa kepentingan dalam mengekalkan keunikan yang ada dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, generasi muda perlu menyedari kepentingannya agar keunikan ini dapat terus dipertahankan. Yang pertama, apa kepentingan keunikan rakyat Malaysia? Mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia di mana menerima persamaan dan perbezaan budaya. Rakyat hidup bersatu padu. Kedua, mengukuhkan kestabilan politik dan ekonomi negara. Menarik pelancong asing, mengalahkan kemasukan pelabur asing. Ketiga, melahirkan generasi baru yang mengekalkan kepelbagaian budaya. Meningkatkan kesedaran tentang kefahaman budaya pelbagai kaum. Kebudayaan tidak akan ditelan zaman. Ketiga, mengekalkan keseimbangan antara kemajuan negara dengan warisan kebudayaan, di mana memelihara jati diri, mengukuhkan persefahaman antara kaum. Dan seterusnya, yang kelima, menjadi kebanggaan negara, di mana mencerminkan identiti negara, meningkatkan imej negara. Seterusnya, lihat muka surat 154. Okey, sama-sama kita baca. Keunikan kepelbagaian budaya rakyat Malaysia juga menjadi salah satu faktor tarikan pelancong ke negara ini. Namun begitu, dalam mempertahankan keunikan rakyat Malaysia, banyak cabaran yang perlu dihadapi demi keharmonian dan keamanan negara. Okey, cabaran keunikan rakyat Malaysia yang pertama, cabaran bahasa. Kepelbagaian bahasa yang tidak dapat difahami oleh segelintir masyarakat menjejaskan komunikasi antara kaum. Kedua, cabaran budaya luar, mengakis jati diri dan budaya sesuatu kaum, iaitu mudah dipengaruhi dengan budaya negatif dan dari luar. Seterusnya, ketiga, polarisasi kaum, di mana mencetuskan konflik yang berpunca daripada sikap tidak menghormati perbezaan adat dan kepercayaan kaum lain, mewujudkan sikap perkauman. Dan yang keempat, cabaran sosial, tata perasaan taksub terhadap kebudayaan sendiri, kecelaruan identiti bangsa. Okay, info tambahan, lihat di bawah. Polarisasi bermaksud keadaan terdapat atau proses berlakunya dua pihak yang mempunyai prinsip dan pendapat yang bertentangan sama sekali. Sebenarnya lihat muka surat 155. Bagi mengatasi cabaran tersebut, semua pihak patut bertanggungjawab dan memainkan peranan untuk mengekalkan keunikan ini. Sehubungan dengan itu, beberapa strategi perlu dilaksanakan bagi memastikan keunikan ini berkekalan. Antara strategi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia, yang pertama, diri. Menerima dan menghormati keunikan semua kaum, tidak memandang rendah adat dan kepercayaan kaum lain, mengamalkan adat dan budaya dalam kehidupan. Kedua, ibu bapa mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga, mendidik anak-anak supaya menerima kepelbagaian budaya, membawa anak-anak untuk menyertai aktiviti kebudayaan pelbagai kaum. Ketiga, kerajaan membanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan peringkat sekolah, mempertabatkan dasar kebudayaan kebangsaan, mewujudkan muzium mini kesenian dan kebudayaan. Okey, sambung di bawah tu. Okey, sama-sama kita baca. Setiap individu perlu mengenali dan menerima keunikan rakyat Malaysia agar perpaduan dan keamanan dapat dikekalkan. Dengan ini, semua pihak dapat hidup dengan perasaan gembira, bersyukur, bangga tanpa mengira agama, bangsa, budaya dan bahasa. Okey, lihat gambar di bawah tu. Okey, makan bersama-sama. Okey, lihat muka surat 156. Anda baca sendiri ya untuk muka surat 156. Okey, sudah baca untuk muka surat 156. Okey, jika sudah baca untuk muka surat 156, lihat muka surat 157. 157. Okey, baca maklumat tentang objektif dasar kebudayaan kebangsaan. Salin untuk
unit ini anda buat nota juga untuk unit 11 ni di buku nota moral. Okay, baca objektif dasar kebudayaan kebangsaan. Okay, setelah baca tu, okay, salin untuk salin baca dan fahami keunikan nama rakyat Malaysia mengikut kaum dan etnik. Salin ini salin di buku nota untuk anda rujuk nama-nama yang mengikut bangsa, ada keunikan untuk nama rakyat Malaysia yang pelbagai kaum dan etnik. Nanti anda akan faham. Kalau Kadazan macam mana namanya. Okay, kalau kaum Bidayuh macam mana mereka punya nama. Cina, India, orang asli Pujabi, Melayu, Dusun dan juga Iban. Jadi kena salin dalam buku nota untuk nama-nama etnik ataupun nama rakyat Malaysia di sini. Seterusnya lihat gambar. Okay, seterusnya kita lihat muka surat 158. Okay, cikgu nak anda dapatkan maklumat tentang latar belakang dan keunikan kaum berdasarkan gambar di bawah. Okey, ini kamu kena cari maklumat masyarakat Punjabi. Begitu juga dengan kaum ini di sebelah ni. Kaum yang ada di Malaysia. Cikgu tak bagi tahu. Kena cari sendiri. Lepas itu, bila dah dapat maklumat ini, anda tulis dalam buku skraf, letak gambar ni juga. Lepas tu bandingkan keunikan setiap kaum, dua kaum ini dalam buku skraf anda berdasarkan dari segi adat dan juga tradisi. Lepas itu bincangkan contoh amalan tradisi yang ada dalam kedua-dua gambar ataupun kaum ini dalam buku skraf. Seterusnya lihat latihan pengayaan. Okey, latihan pengayaan. Lihat gambar di bawah yang menunjukkan pelbagai keunikan di Malaysia. 1. Jawab soalan. Terangkan keunikan pelbagai budaya yang ada di Malaysia seperti dalam gambar. Gambar ini terangkan. Kalau gambar awal bulan ni, kamu kena terangkan. Terangkan untuk ini. Okay, gambar ukiran ini kena terangkan apa keunikan ni dan juga gambar untuk tulisan kad kaum Cina ni. Ada 3 jawapan untuk soalan nombor 1. Nombor 2, jelaskan perasaan anda apabila melihat keunikan hasil seni rakyat Malaysia seperti dalam gambar. Bagi 3 perasaan anda. Lihat gambar awal bulan ni, apa perasaan anda. Lepas tu lihat ukiran ni untuk orang Ulu, apa perasaan anda. Seterusnya lihat gambar tulisan kad orang Cina ni, apa perasaan anda. Maksudnya kena tulis 3 perasaan anda untuk 2 soalan 2 ni. Seterusnya soalan 3. Seterusnya nombor 3. Apakah strategi yang dapat dicadangkan kepada kerajaan dalam mengekalkan keunikan pelbagai budaya di Malaysia? Jadi anda kena bagi 3 juga jawapan. Contohnya tadi awal bulan, apa strategi yang dapat dicadangkan oleh kerajaan. Untuk ukiran orang Ulu ni, apa strategi, tulis. Lepas tu tulisan kad ni bagi juga cadangan kepada kerajaan macam mana mengekalkan keunikan tulisan kad kaum Cina ni. Okey, seterusnya kita lihat muka surat seterusnya 160. Okey, tulis dalam buku moral. Okey, kita baca sama-sama situasi yang pertama. Ariton Sikawa dan para Meswari berasal daripada kaum Dusun dan kaum India. Mereka berkahwin setelah mendapat persetujuan daripada ibu bapa masing-masing.
Hidup mereka bertambah bahagia dengan kehadiran anak-anak yang bernama Hannes Sikawa. Kedua, Hannes diajar tentang adat dan tradisi kedua-dua kaum sejak kecil. Dia bertuah kerana dibesarkan dalam budaya ibu dan bapanya. Hannes dapat mengenali, menghormati dan menamakan keunikan budaya tersebut dalam kehidupan harian. Soalannya di sini, jelaskan keunikan yang dimiliki oleh Hannes. Sebab dia ni berkahwin campur antara kaum dusun dengan kaum India. Apa keunikan yang dimiliki oleh Hannes? Okay, soalan kedua, adakah keistimewaan yang dimiliki oleh Hannes merupakan satu kelebihan atau cabaran? Bincangkan. Itu dua soalan, jawab dalam buku moral. Seterusnya, lihat aktiviti pemulihan. Untuk latihan pemulihan. Okey, lihat latihan B. Cipta satu logo atau lambang yang berkaitan dengan keunikan raya Malaysia. Hasilkannya sebagai penanda buku. Tukar penanda buku tersebut dengan rakan anda apabila buka sekolah nanti. Okey, rakan anda perlu menilai keunikan logo dan lambang penanda buku yang telah anda hasilkan. Di sini cikgu nak kamu buat penanda buku. Okey. Guna logo atau lambang yang berkaitan dengan keunikan kaum yang ada di Malaysia. Buat logo, satu logo untuk cipta penanda buku. Okey, seterusnya kita Okey, di sini cikgu nak kamu hasilkan satu video blog makanan yang berkaitan dengan keunikan makanan di kawasan tempat tinggal anda. Sebarkan keunikan tersebut sama ada pada peringkat sekolah, negara atau dunia dengan menggunakan media sosial. Maksudnya di sini cikgu nak kamu rakam satu video untuk resipi yang kamu buat. Buat satu resipi makanan, rakam video tersebut, hantar dengan cikgu. Untuk bab ini ini cikgu akan nilai untuk band 6. Sekiranya kamu berjaya rakam satu video buat makanan, tidak semestinya kamu guna dimsum, laksa Sarawak, nasi kerabu atau tosai. Kamu boleh buat satu video makanan tradisional hantar dengan cikgu. Cikgu akan letak anda dalam band 6 jika anda berjaya rakam satu video makanan, apa-apa makanan tradisional, hantar dengan cikgu secara personal untuk moral. Jadi sampai di sini saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, anda boleh mesej cikgu secara personal. Dan ingat dan lihat latihan-latihan di dalam unit ini yang cikgu suruh buat. Jangan lupa buat video untuk rakam makanan yang anda buat, hantar dengan cikgu untuk unit ini. Sekian, terima kasih.